Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud melalaikan manusia itu oleh dua perkara. Yang pertama, berlumba-lumba mengejar harta. Yang kedua, berlumba-lumba mengejar kuasa, sehinggalah bertemu dengan kematian, sehinggalah masuk kubur, dan sesekali tidak kamu pasti akan mengetahuinya, dan pasti kamu akan mengetahuinya. Dan demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang benar-benar yakin, dan ingatlah selepas itu demi sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang benar-benar yakin, iaitulah melihat neraka Jahannam dengan mata kepala sendiri, dan kamu bahkan akan dihumban, dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kamu akan ditanya satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpah berikan sepanjang kehidupan kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwanya. Takwa itu dengan menunaikan titah perintah Allah, meninggalkan larangan dan tegahan Allah. Dalam kata makna yang lain, hidup mengikut acuan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan agama Islam. Dan carilah bekalan kata Allah. Sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjaya dan beruntunglah bagi mereka yang balik pulang pada Allah berbekalkan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya rosak, punah dan binasalah bagi mereka yang balik pada Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa bekalan sungguh. La'iyathabillah. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Al-Fadhil, berbahagia Tuan Imam, Ayanda Ustaz, yang saya hormati lagi saya kasihi Barisan Bilal, pengusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid,
para alim ulama, para asatidhah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu, dan pastinya keberadaan dan kewujudan kita dalam majlis ilmu ini merupakan pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Bahkan di luar sana ramai lagi ya Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka daripada majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufik pada kita supaya kekal istiqamah dalam majlis ilmu ini. Kerana majlis ilmu dinaungi oleh barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikah mendoakan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu kebaikan dunia dan juga akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini saya sifatkan inilah pertemuan pertama selepas Ramadan dan juga Syawal menjelang puasa dan juga raya. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat puasa dan selamat hari raya. Mohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal yang kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan, dan menjadikan amal-amal soleh kita itu menjadi pemberat di atas neraca mizan kita esok, di mana sifat dan ciri orang-orang yang beriman ini tidak boleh lari. Beriman wa amilus salihat, pasti dia akan melakukan amal-amal salih. Ini sifat dia dah. Mana jawatan dia dan juga tugasan dia apa. Apabila dia dipanggil doktor, dia ni doktor, pastinya dia tahu untuk merawat pesakit-pesakit, itu kerja dia. Kalau dia pemain kereta, dia tahu nak sentuh, dia kena spana dan sebagainya, macam mana nak servis kereta. Sebab itu tugasan dia dah. Kalau kita sebut pemain-pemain bola dalam beberapa hari lepas, final Champions League, Liverpool melawan Real Madrid, orang-orang muda tahulah, 3 pagi pun bangun tuan-tuan, bangun sebab suka, minat, nikmat. Apabila seseorang dalam nikmat tuan-tuan, lama pun dia rasa sekejap. Dia pergi kedai pukul 3 pagi, kedai penuh nak tengok bola, tempat duduk tak ada, tengok belang-belang diri je, belang-belang diri 2 jam tengok habis. Oh, dia kata oh habis dah, kata dia. Tak sedar pun belang-belang cacang tu, tak rasa letih pun. Apa sebab? Sebab dalam nikmat dia suka benda tu. Tapi kalau dia rasa dia tak suka benda tu, tak belaga dengan nafsu dia, 5 minit pun dia rasa lama. Dia tunggu saing dia janji pukul 9, 9:05 minit tak mari lagi, 9:10 minit tak mari lagi, 9:30 tak mari lagi, 9:30 dia fed up dah. Telefon tak boleh, WhatsApp tak sapa. Panah barang dia. Itulah betul-betul saing dia sapa 9:30, setengah jam baru lewat. Ngamuk dia, marah dia. Hak dia marah sejak 10 minit ni dia marah dah. Sampai 15 minit kau perang, kau marah. 20 minit kau marah. 30 minit menjanji mana mu ni. Makna gitu. Apa sebab? Sebab dia rasa dalam azab, tak suka benda tu. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan pada kita tuan-tuan. Apabila kita timbulkan persoalan selepas kita mati, apabila diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujung kita ini insya-Allah syurga. Orang-orang Islam hujungnya syurga, kena yakin. Syurga untuk orang-orang Islam, neraka untuk orang-orang kufar, orang kafir. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali engkau mati melainkan hanya dalam keadaan Islam. Islam itu tiket emas, tiket untuk masuk syurga. Selain daripada Islam, masyhur apa pun dia, sehebat sebesar mana pun namanya, kaya mana pun dia, tapi sayang tak Islam, maka tak ada tempat baginya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang disebut dalam Al-Quranul Karim, Islam insya-Allah surga. Cuma kita tak mahulah transit dulu di neraka ini.
Kalau boleh nak direct, bypass terus sampai ke syurga. Melalui titian sirat pun kalau boleh tak embuh, siapa payah-payah nak sekejap je, sekelip mata begitu je. Di alam barzakh pun tak embuh, kita rasa lama-lama nak rasa sekejap. Banyak yang disebut cerita-cerita di alam barzakh, walaupun sudah ratusan tahun dia di alam barzakh, tapi dia ini dalam nikmat. Ya, sekejap. Ada satu kisah ni tuan-tuan, disebut dalam riwayat kitab-kitab, sama ada hadis ataupun pandangan ulama. Cerita yang dinukil-nukilkan. Seorang tu dalam alam barzakh ini dia tengok bidadari, comel sangat-sangat. Dia pun nak ejah bidadari ni, manja dengan dia. Dia tertarik senjoh, tersenjohlah rata bidadari ni, rata yang diisi dengan mutiara-mutiara comel, susu rata mutiara. Senjoh putuh, berterabur sekali. Kemudian dia dua-dua ini pakat nak kutik, sambil-sambil kutik, sambil-sambil jeling, sambil kutik, sambil-sambil jeling, suti, jeling-jeling, manja, senyum-senyum. Dak-dang habis lagi tuan-tuan, kiamat telah berlaku. Kata dia, oh kiamat dah. Dibangunkan semua, oh kiamat dah. Padahal sudah ratusan dan ribuan tahun, tapi dia sekejap je. Ni nikmat. Kalau azab tuan-tuan, di awal-awal lagi, semasa soal jawab bersama-sama dengan para malaikat, selepas dia mati, dibangunkan dan di alam barzakh ini, diliang dia, malaikat pulak mari. Lepas orang balik belakang ni, malaikat muka dan nakir mari tanya soal jawab dia. Ada disebut dalam hadis, ada sekejap sangat, tak sampai minit, sekejap sangat. Ada sehari, ada sampai seminggu, ada sampai sebulan, ada sampai setahun, ada sampai 7 tahun, ada sampai 100 tahun. Lamanya nak habis hisap ini, dak lepas. Mudah-mudahan kita cepatlah, insya-Allah, amin. Ni dalam azab susah, semua orang pasti akan melalui ini. Sekali seorang kita akan rasa sakaratul maut, kena rasa. Kemudian soal jawab, lalu lagi, kena rasa. Semua lalu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya memberikan kehidupan kita di atas muka bumi ini sekejap sangat. Allah tuntut ke atas kita supaya kita sembah Allah. Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tempoh yang biasanya umat akhir zaman ini 60 ke 70. Baina 60 wa 70. 60 ke 70 je tuan-tuan. Kita rasa lama dah. Pada 60 ke 70 ini sekejap sangat dibanding dengan usia umat-umat terdahulu. 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Ada satu kisah wanita ini di zaman Nabi Nuh kalau tak silap saya. Dia meratapi kesedihan anak dia mati. Anak dia mati. Bertanya Nabi, wahai makcik, pasal apa nangis sangat-sangat ni? Dia kata, kenapa Tuhan ambil anak aku ini di usia muda dia? Muda lagi, dia remaja dia, masa kenapa dia ambil awal sangat, cepat sangat? Bertanyalah Nabi ini, berapa anak usia makcik ini? 300 tahun, muda sangat. 300 tahun katanya. Itu pun muda, remaja. Nah, sabarlah, di waktu itu usia begitu, usia rata-rata 900. Mana tak sampai separuh usia pun, 300 muda lagi lah. Kita umat akhir zaman ini baina 60 wa 70, lebih kurang 60 ke 70. Itu pun di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bagaimana tempoh usia akhirat, kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di atas muka bumi. Hidup kita tak mungkin mencecah sampai usia 1000 tahun. 100 pun mepeh dah, tak tahu dah lagu mana kita. Eret gering dah. Kita 30-an tulang sakit lutut tuan-tuan, main bola injured. Sampai hari ni terkesan. Nak bangun berok cakung tu, Allah payah sungguh kita kata. Sebab lama sangat. Lutut sebelah kanan ni. Maknanya baru 30. Dah kalau 60 sehari dah sampai ke akhirat. Sehari 1000 tahun. 60, 70 ni atau 80 ini barangkali sepagi di akhirat pun tak sampai. Tengok Allah Subhanahu wa ta'ala nak ketaatan dan kepatuhan kita padanya sepagi di akhirat pun tak sampai.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi nikmat pada kita selama-lamanya. Selama-lamanya dalam hitungan usia di akhirat. Selama-lamanya. Kalau kita ikut tuan-tuan, lebih pada berbaloi sangat. Kita kerja sehari, saya dulu kerja ikat bata, kerja kuli, pecah batu-batu, buat seming, kerja kontrak lah. Sehari dibayar tahun tu tahun 2001 dibayar saya masa tu tang-tang kita budak bayar 25 sekung, 8 pagi sampai 5 petang atau 6 petang sekung. Hak besar-besar sikit dia bagi 45, kita 25. Tak apalah, kita pun rasa besar dah masa tu. Seminggu boleh lah tuan-tuan 125. Sehari sekung ni 25. Satu hari majikan bagi, tak apalah, dia kata bagi 50, lipat kali 2. Kita kata baik sungguh majikan kita ni, baru lipat 2. Dan umpama yang saya nak bawa di sini adalah, kalaulah kita taat, betul-betul taat pada Allah Ta'ala ni, tak ada buat maksiat, betul-betul taat dalam usia kita 70 tahun. Kalau Tuhan bagi pada kita 70 tahun di syurga pun kita rasa padang dah. Padang lah kita taat pada Allah Ta'ala 70 tahun. Allah Ta'ala bagi syurga 70 tahun. Lepas ada tu kena kira mula. Itu pun kalau Allah Ta'ala lipat 2 pun kita rasa, oh padang dah, lipat 2 140 tahun. Oh kemah, kita kata lebih pada hak kita buat lagi. Tapi tidak, bukan 170 tahun, bukan 140 tahun, selama-lamanya. Allahu Akbar, selama-lamanya. Maka sebab itulah sebahagian daripada tujuan kehidupan kita ini Allah Ta'ala bagi pada kita hidup. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala nak bebankan kita taat dan patuh pada Allah. Tuhan nak bagi nikmat hak jauh tu, hak besar lagi. Dan kalau dah hidup tak boleh dah nikmat tu. Syarat nak boleh nikmat tu kena hidup dulu, kena buat kerja sikit. Ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempoh tak sampai 100 tahun, dalam tempoh juga tak sampai sehari di akhirat. Allahu Akbar, Maha Pengasih, Penyayang, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya ini. Boleh nampak tak tu? Allahu Akbar, kita kata Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kaya dia bagi nikmat yang tidak pernah putus-putus dan tidak pernah ada tolak bandingnya kenikmatan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kupasan yang saya nak sebut pada malam ini, iaitulah saya baca surah At-Takatsur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ini bagaimana cara hidup di atas muka bumi. Apakah yang sepatutnya kita kejar dan apakah sepatutnya kita kena tinggal. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini terpandu di bawah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat. Allah Ta'ala ajar melalui surah At-Takatsur ini. Dan sebelum saya bahas lumat lagi, sukalah saya nak perbahaskan kupasan-kupasan yang berkait rapat dengan ilmu Quran, ilmu Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Diwahyukan pada Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan Al-Quran ini dalam bahasa Arab bacanya boleh pahala. Jangankan baca, tengok saja pun boleh pahala dah. Sentuh boleh pahala. Baca apatah lagi. Hayati dan tadabbur pula apatah lagi. Ini besarnya rahmat, mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita ini, satu anugerah yang paling besar. Maka layaklah Al-Quran mengatasi mukjizat-mukjizat hak lain. Sekalipun kita tengok Nabi Ibrahim AS tidak hangus dibakar, Nabi Musa AS mukjizatnya membelah lautan, Nabi Isa AS periduk orang mati. Hak bongkok sejak azali jadi tegak, hak buta sejak azali boleh celak. Tapi tidak mampu mengatasi mukjizat Al-Quran. Sebab sifat Al-Quran itu dia sifatnya ilmu, dan sifatnya sepanjang zaman memberi suluhan petunjuk hidayah kepada orang yang membaca Al-Quran.
orang yang melihat Al-Quran ini. Mukjizat Nabi-Nabi yang sebelum ini hanyalah bersifat di waktu itu, di kurun itu sahaja, dan hanya terbatas untuk orang-orang di zaman itu. Al-Quran tidak. Sekalipun Nabi mati dah, sampai hari ini kita masih mendapat nikmat Al-Quran ini, suluhan hidayah. Al-Quran memandu kehidupan kita supaya selamat dunia dan lebih besar selamat di akhirat, mengikut acuan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala aturkan melalui Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka timbullah ulama membahaskan adanya dua pembahagian Al-Quran, iaitulah ayat-ayat ataupun surah yang disebut Makkiyah dan juga Madaniyah. Makkiyah di mana ayat dan surah yang diturunkan pada Nabi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madaniyah, ayat dan juga surah Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Nabi selepas berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tak kisahlah turun di Madinah ke turun di Mekah ke, tapi poin besarnya adalah sempadannya adalah hijrah itu sendiri. Hak mana wahyu turun sebelum hijrah, dia dipanggil Makkiyah. Hak mana selepas hijrah, dipanggil Madani. Dan kupasan kita bukan nak sebut Makkiyah dan Madani. Ini kupasan secara umum. Kemudian Al-Quran disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi bukanlah kita lihat sebagaimana stokor mari depan mata kita ini. Satu mushaf Al-Quran yang tersusun rapi, cantik, indah, comel loteng, bermula daripada suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, sehinggalah surah yang terakhir, surah An-Nas. Comel tuan-tuan, kita boleh baca pula. Zaman Nabi tak begini. Zaman Nabi turun berterabur. Maka di sinilah kita tengok Al-Quran disusun tidak mengikut penurunan wahyu. Kalaulah Al-Quran itu disusun mengikut penurunan wahyu, nescaya surah pertama dalam Quran iaitulah surah Iqra, surah Al-Alaq. Sebab wahyu pertama yang disampaikan, yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hak ni wahyu pertama. Tapi Iqra bukan surah pertama dalam Quran. Timbullah kita persoalan di sini, bagaimanakah penyusunan Al-Quran ini? Siapakah yang susunnya sehingga tersusun rapi yang kita tengok pada hari ini, mengandungi 114 surah dalam 30 juzuk Al-Quranul Karim. 114 surah dalam 30 juzuk Al-Quranul Karim. Siapa susun? Jawapannya Nabi. Selepas surung semua Al-Quranul Karim, Nabi susun. Nabi sebut pada sahabat-sahabat, secara khususnya kepada penulis wahyu, antaranya Sayyidina Ali, Zaid bin Thabit dan ramai lagi. Bila turunnya wahyu, Nabi sebut, Ali, ayat ini letak dalam surah ini, surah ini letak depan sekali, Fatihah boh depan sekali, Al-Baqarah boh selepas Fatihah. Satu Nabi SAW bertalaqi dengan Jibril, dan sahabat-sahabat Nabi SAW juga bertalaqi dengan Nabi SAW. Nampak tak tu? Dan bagaimana Ustaz susunan Quran? Sama seperti mana kita tengok hari ni. Susunannya sebagaimana kita tengok hari ni, begitulah di zaman Nabi SAW. Susunan dia. Mushaf tak ada lagi. Suhuf ada. Sebahagian Sayyidina Ali ada. Suhuf ini bukan semua Quran. Sebahagian Quran sahabat-sahabat tulis, ada suhuf Aisyah, ada suhuf Sayyidina Ali, ada suhuf Hafsah. Hak sikit-sikit ini, hak lembaran-lembaran tak cukup satu Quran.
Kalau lengkap satu Quran disebut mushaf. Hak ni macam depan kita ni disebut mushaf Al-Quran Al-Karim, terhimpun 30 juzuk dalam tu, 114 surah dalam itu, macam Quran ini. Ini mushaf Al-Quranul Karim. Cantik tak Al-Quran? Bagaimana sejarahnya? Baik, kemudian apabila disusun oleh Nabi SAW, Nabi yang susun ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Nabi, bukan Nabi reka-reka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa sahaja daripada Nabi itu, Nabi tak ikut nafsu dia. Disebut istilahnya secara tauqifi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan daripada Allah. Allah Taala sendiri yang nak ni Quran disusun gitu. Allah Taala nak dia sendiri, sebab ini kalam dia, kalam Allah. Zalikal kitab, itulah dia kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Apa maksud ragu di sini? Bukan keraguan manusia pada Quran. Keraguan manusia pada Quran banyaklah. Ramai orang ragu pada Quran ini. Bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala jelaskan, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya bahawa Al-Quran itu aku punya. Al-Quran itu milik aku. Al-Quran itu kalam aku, daripada aku, bukan daripada Nabi. Nabi perantaraan sahaja. Ini la raiba fih, Allah Ta'ala declare Quran tu hak aku tu, memang daripada aku, kalam aku. Mu nak percaya tak ada percaya, tak ada keraguan. Mu nak percaya tak percaya, ikut mu lah. Tapi aku tanpa ragu bahawa ini Quran kalam aku, daripada aku, oleh aku. Maksud gitu. Maksudnya macam saya kata, tuan-tuan, ni jam tangan saya ni, saya beli di Maiding dengan harga sekian-sekian. Saya tak ragu pun, tuan. Ni benar-benar hak saya. Tuan-tuan nak percaya, tak mau percaya, lah gilah. Begitu. Ni baju saya ni, ada sahabat saya bagi, jadi hak saya. Dia beli Mekah, tak kira lah beli mana pun, tapi saya tanpa ragu mengatakan ni baju saya. Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ragu, ini Quran aku. Itu maksudnya. Hudal lil muttaqin, memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mu nak selamat dunia, nak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, taufik hidayah, carilah kitab lain, tak akan jumpa kecuali Al-Quranul Karim. Kitab tu duduknya. Ini dia, Allah Subhanahu Wa Taala didik dan ajarkan pada kita. Susun secara rapi, Nabi susun. Apabila disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, pastinya akan saling berkait antara satu sama lain, satu sama lain. Setiap surah ada kaitan dengan surah sebelumnya. Misal contoh surah Al-Fatihah, apa kaitannya dengan Baqarah? Kaitan Al-Fatihah dengan Baqarah, kaitan Baqarah dengan Fatihah, apa kaitannya? Dalam surah Al-Fatihah kita sebut, iaitulah ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca, wahai Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta di situ, minta jalan lurus ini dengan maksud minta petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jawab tak, tuan-tuan? Tuhan jawab. Dulu lagi di awal-awal suratul Baqarah, Tuhan jawab, zalikal kitab, itu dia kitab, kata Allah, la raiba fih, tidak ada syak wasangka padanya, hudal lil muttaqin, memberi petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa, mencari Allah. Situ duduk. Mu minta petunjuk dalam suratul Fatihah, aku tunjuk selalu, situ duduknya. Situ duduknya pada Al-Quran. Ini kaitan suratul Fatihah dengan Baqarah. Dan begitulah Baqarah ada kaitannya dengan Ali Imran, Ali Imran ada kaitannya dengan An-Nisa dan sebagainya. An-Nisa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ali Imran ada kaitan dengan Nisa dan sebagainya, sampailah surah An-Nas. Maka kembali pada tajuk kita pada malam ini yang saya nak kupas seberingkas, iaitulah surah At-Takatsur. Apakah kaitan surah At-Takatsur dengan surah sebelumnya? Iaitulah surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Sebelum saya sebut kaitannya juga, saya nak timbulkan persoalan, siapa pula yang menamakan setiap surah ini? Perbahasan kita surah At-Takatsur. Surah sebelumnya surah Al-Qari'ah dan surah-surah yang lain. Siapa pula hak bagi nama surah ni? Ni pula soalan mudahnya,
Siapa bagi nama tiap-tiap surah ni? Mari mana ni? Di sini pandangan yang pertama iaitulah disebut semua nama-nama surah ini Nabi yang letak nama. Nabi yang letak nama surah. Surah ini dinamakan Fatihah. Surah ini dinamakan Al-Baqarah. Ini pandangan pertama, 114 surah Nabi yang letak nama-nama. Pandangan kedua yang dikatakan ini lebih kuat. Sebahagian daripada Nabi, sebahagian lagi daripada ijtihad sahabat. Sahabat-sahabat yang letak nama. Kenapa sampai sahabat letak nama ini? Sebab tidak semua Nabi sebut nama-nama surah itu. Sebahagian yang Nabi sebut, maka sahabat ambil terus nama ni, buh nama surah ni sebagaimana Nabi sebut. Nabi sebut nama-nama surah berdasarkan hadis yang Nabi sebut kelebihan-kelebihan surah. Misal contoh suratul Fatihah dinyatakan dalam hadis, fi fatihatil kitab syifa'un min kulli dah. Pada Fatihah itu penyembuh pada sekalian penyakit. Nabi sebut satu hadis, iaitulah kelebihan suratul Fatihah. Fatihah merupakan penyembuh pada sekalian penyakit. Maka hadis ni ada, sahabat pun buh lalu surah ni, buh lalu nama Al-Fatihah. Itu pun suratul Fatihah mengandungi banyak nama. Banyak nama. Ada disebut suratul salat, surah salat, sebab kita baca semua dalam sembahyang. Suratul syifa, sebab suratul Fatihah ini penyembuh. Suratul ruqyah, Al-Fatihah juga dinamakan surah ruqyah, sebab dalam ayat-ayat ruqyah pasti tak terlepas daripada suratul Fatihah. Surah Sab'ul Mathani, surah 7 ayat yang berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim. Sesungguhnya kami turunkan pada kamu Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Maka lahirlah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ini nama surah. Dan ulama menyatakan banyaknya nama-nama suratul Fatihah ini. Ada kata 10, ada kata 20, pas 30, siapa lebih lagi. Ini pandangan-pandangan sahabat ataupun ulama-ulama yang letak. Hak jelasnya Fatihah. Dan begitulah tuan-tuan, satu surah itu bukan kadang-kadang terikat satu nama saja, ada banyak nama-nama dia. Tapi tak apalah, memandai kita tahu satu nama pun tak apa dah. Sebab satu nama pun tak terhafal dah kita. Tak terhafal dah kita. Orang yang mengaji tak apalah. Baik. Sebahagian Nabi sebut, hak lain hak Nabi tak sebut, kelebihan-kelebihan surah ini ijtihad sahabat-sahabat yang letak. Selesai perbahasan yang pertama, penyusunan Al-Quran disusun oleh Nabi SAW secara tauqifi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi. Yang kedua, iaitulah penamaan surah, sebahagian daripada Nabi, sebahagian daripada sahabat. Kembali pada tajuk kita, iaitu surah At-Takatsur. Kaitannya surah sebelumnya, surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah iaitulah surah hari qiyamah, di mana menceritakan Allah Subhanahu wa taala sebut, fa amma man thaqulat mawasinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat di mizan dia esok, di neraca timbangan dia esok, berat amal-amal soleh dia, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka baginya kebahagiaan, kesejahteraan, aman, damai, sentosa dia di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok, maka perlunya kita beramal soleh supaya apa? Berat mizan kita esok. Allah sambung lagi, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan di neraca mizan dia esok, amal-amal soleh dia tak banyak, bahkan dosa-dosa dia pula banyak, jadi ringan pahala dia, berat dosa dia. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Tuhan sambung lagi, wa ma adraka ma hiya, kamu tahukah apa itu hawiyah? Tahu tak kenapa hawiyah tu? Narun hamiyah, iaitulah api yang panas membakar, yang menyala-nyala, neraka Allah Subhanahu wa taala. Oh, ni kita bimbang tuan-tuan, kait kat mana ni? Apa nama ni, amal-amal kait kat mana? Hak payah sakut-sakut ni. Sakutnya biasa kita dengan manusia. Sebab hak sakut dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta ampun dengan Allah, boleh minta ampun.
Allah Ta'ala Maha Pengampun. Luas pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertaubat, khususnya taubat nasuha. Maka sebab itu kena selit dalam doa tuan-tuan, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan kami ini taubat nasuha sebelum mati. Kita tak tahu bila kita mati, cuma kita minta pada Allah sebelum siapa ajar kita itu, ya Allah, rezekikan aku ini, kami ini, supaya bertaubah, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta sama lah. Lepas tu kita ni tak akan berterusan, tak berhenti buat dosa, ada sama kita ni. Kita minta ampun lagi, hak ujung kali tu kita minta sangat, kita sempat bertaubah pada Allah, dan lepas tu Tuhan nak panggil balik-balik lah. Hak dengan Allah boleh minta ampun. Yang payah sakutnya tuan-tuan, iaitulah hak sakut dengan manusia. Hubungan kita sesama manusia, dengan adik-beradik, dengan anak beranak, jiran tetangga, rakan-rakan sayang kita. Hak ni yang sakut ni. Maka pastikan hidup kita ni jangan sampai zalim orang, jangan sampai ambil hak-hak orang. Hak ni kita bimbang, hak salah kita minta maaf, hak orang salah dengan kita maafkan. Hak ni kita bimbang sangat tuan-tuan, kalaulah kita tersakut dengan hak-hak orang, kita zalim orang ramai. Esok kita bimbang kita termasuk di antara orang-orang yang muflis. Rasa buat pahala banyak dah, tapi sebelum masuk ke syurga ada satu tempat yang disebut dalam hadis Qantarah. Qantarah ini tempat tuntutan. Orang Arab tuan-tuan, kalau kita buat jahat dia akan sebut asyuf Qantarah, ya, aku akan tutupmu, aku akan jumpamu di Qantarah. Kita tak main dah ni. Jadi orang Arab biasa istilah Qantarah namanya. Dengan buh nama anak cucu cicit pula, nama apa? Qantarah. Comel nama, tapi itu nama tepat. Orang tuntut hak masing-masing. Kita rasa pahala kita banyak, ya memang banyak, tapi kita ada banyak buat zalim ke orang. Situ orang tutup. Tak Iman Abdul Rahman, dia kata, kita ingat kita banyak dah, mana pula hak orang kita ambil. Hak orang ni tuan-tuan, yang pertama dia tuntut, dia ambil dulu pahala-pahala kita, pahala-pahala kita yang ambil. Siapalah pahala hak ni, seorang ambil pahala kita, mari pula seorang ambil pahala kita, hak ni pula seorang, ramai kita zalim orang, seorang-seorang sampai pahala habis kering, tak ada dah pahala, dah ramai tuntut, tinggal dosa je. Dosa ada, dosa orang tak mau lah tu, nak lagu mana pula kita pula ambil dosa orang, nak bagi pahala tak boleh dah, tak ada dah pahala hamba, dah lagu mana akhirnya ni hamba ambil dosa demo, ambil pula dosa. Hak inilah kita bimbang. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, manusia di akhirat yang muflis, pahala dia habis, dosa orang pula dia ambil. Hak ni tuan-tuan. Baik, surah Qari'ah ini Allah Ta'ala cerita pasal akhirat, pasal kiamat. Surah At-Takatsur Allah cerita bagaimana ciri-ciri orang yang masuk neraka. Hak atas cerita pasal neraka, tapi tak cerita lagu mana orang masuk neraka tu. Hak lagu mana masuk neraka dicerita dalam surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Seberingkas, dilalaikan manusia itu dua perkara. Yang pertama kerja harta, yang kedua kerja kuasa. Tak akan habis-habis, tak akan putus-putus siang malam kerja harta ni. Orang miskin kerja harta, siapalah jadi kaya. Salahkah kerja kuasa, salahkah kerja harta ni tuan-tuan? Sahabat tanya, Rasulullah salah ke? Rasulullah kata tak salah. Memang sifat anak-anak Adam itu dia sentiasa tak cukup. Bila dia minta satu lembah emas, nak satu lembah emas yang kedua. Bila dah dapat lembah emas yang kedua, dia nak lembah emas yang ketiga. Ni lembah ni bukan parit, lembah. Satu lembah luah lah. Ini sifat kita dah. Dah salah ke cari harta? Dah salah. Syaratnya ingat akhirat, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunaikan hak-hak kita ni. Keluar zakat, bagi sedekah, buat jariah, kena buat. Kekayaan yang kita miliki bukan hak kita semata-mata. Di sana ada banyak hak-hak orang.
Boleh jadi kadang-kadang adik-beradik kita susah, mari minta hutang dengan kita. Bulan pertama okey lagi, tidak bayar. Bulan kedua okey lagi, tidak bayar. Bulan ketiga kita senguk dah weh. Lagi pula orang rumah kita cocoh dah, kita malawan adik abang tak bayar-bayar lagi. Yang ketiga mari minta hutang pula. Dia pun lalu warna mungah. Hak bulan lepas, bulan nu tak bayar lagi, minta pula dah hutang. Mu kerja warna abang tengok pelik mainan mun. Macam-macam kita ni. Kesal adik kita. Padahal dak luar pun. Hak kita bagi ni, piti kita banyak dak luar pun harta kita. Barangkali tuan-tuan kekayaan yang Tuhan miliki bagi pada kita ini sabit adik kita susah. Adik kita susah, Tuhan nak kita tolong adik kita tu. Nu pupu papak kita ramai susah, anak beranak kita susah ramai, maka kena tolong. Masyarakat kita susah, kena tolong. Yang penting keluarkan zakat. Bagi boleh banyak-banyaklah, alhamdulillah. Bila tunaikan hak Allah, waktu baik zakat sekaligus kita boleh dua-dua. Kita tunaikan hak Allah, sekaligus kita tunaikan hak manusia. Sebab zakat itu nanti dia akan diagihkan pada asnaf-asnaf yang layak. Kita buat hak ni kemah ni, bahkan dia bagus pula lebih dari kita lah. Kita dah ada benda sedekah kurang dah, zakat pun dah leh mana selepas-lepas hak kita saja, tapi dia banyak dia bagi, lebih dia pula pada kita. Poin yang saya nak sebut secara ringkas ni tuan, tak salah kerja harta ini, tapi ingat hak-hak Allah, hak-hak manusia. Ini harta kita, jangan sampai kita dilalaikan dengan harta-harta kita ini. Harta ini ada dalam bentuk material. Harta kita, tanah kita, pitih duit dan sebagainya. Ada juga harta yang dalam bentuk anak-anak. Kadang-kadang kita terlepas pandang hak ni. Anak-anak kita ni harta kita. Jangan sampai anak-anak kita juga melalaikan kita. Kita bangga pula dengan anak-anak ni. Kadang-kadang orang tanya kita, Haji Mak, kata dia, Mang wak napa lah ni? Ambil contoh lah. Mang doktor pakar di kolak ni, hospital besar tu. Rumah dia doktor juga tu. Baru pergi beli rumah kat Koliba tu. Mang tu baru ni, dia baru akad masjid ni. Gitulah tu. Pakak-pakak ni. Lepas tu dengar kata, dia beli tanah pula kat Gobadak tu. Nak buat, dia cerita. Padahal orang tanya, Mang wak napa lah ni? Rabok dia cerita. Maknanya la ilaha illallah. Kita kata, kita tanya duk man ni, kita tak sedar, bangga sangat kita ni. Siapa kita ni habis kita. Hak nombor 2 kita pensyarah, hak ni nombor 3 kita apa nama cikgu dia, jabatan kerajaan lah ke anak-anak kita. Dia sebab cerita duk kedai kopi tu ini, duk cerita pasal anak dia, orang tak tanya-tanya pun. Siapa orang tak mati ni tak ada, mari dah cerita anak dia lagi tu. Siapa orang begitu, jangan siapa begitu. Kita rasa alhamdulillah, bersyukur dengan aturan Allah Ta'ala, comel perjalanan anak-anak kita. Tapi jangan sapa, ini agama aja. Jangan sapa babah. Orang tanya, kita khabar dengan pada-pada lah. Bukan salah khabar tu, orang pun nak tahu juga. Tapi tuan-tuan, saya tanya, kalau dah kita tak cerita mana pun pasal anak-anak kita ni, kejayaan-kejayaan anak kita tak cerita mana pun, agak-agak jiran-jiran kita, sayang-sayang kita, dia tahu tak? Tahu tuan-tuan. Asal jangan daripada mulut kita, jangan nampak sangat. Ni kita rasa syukur kalau orang tanya, ceritalah dengan kadar-kadar. Tapi maksud saya tu, jangan sampai anak-anak ini lupa kita ni. Sebab kena jaga hati orang juga. Sayang-sayang kita ada anak-anak dia juga. Anak-anak dia tu bukanlah tak jadi, tapi biasa-biasa je kata-kata. Malu juga dia. Bukan orang tambuh jadi macam anak-anak kita, orang nak belaka. Orang jadikan keluarga kita contoh, tapi jangan lebih-lebih. Waktu salah terlampau kata. Babah kita ini. Tengok Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta-harta kamu, anak-anak kamu, anak-anak Tuhan. Ni alhamdulillah kita kata. Bahkan pesan pula pada anak-anak kita, alung, acik, angah, kejayaan yang kita miliki ni Allah Ta'ala bagi rezeki pada angah, rezeki pada ayah, rezeki pada keluarga. Tapi ingat, kena tolong orang juga. Mana kepakaran kita? Kalau Allah doktor, mana tolong mana-mana pula. Kerja-kerja lah, tolong kepakaran kita ni. Harta kita lebih, ngalih-ngalih pada anak-anak kita pula. Anak-anak kita susah pun ramai. Nabi sebut kelebihan bila kita membantu bersedekah pada anak-anak. Dapat 2. Berbeza dengan kita tolong orang jauh-jauh ni, one off ni. Mari minta tabung anak yatim apa semua. Tu buatlah.
Buatlah juga, bukan kata jangan buat. Hak tu buat satu, yang kedua tambahkan lagi dengan hak anak beranak ni. Sebab Nabi sebut anak beranak ni yang pertama kita boleh pahala. Macam mana hak kita buat luar tadi boleh pahala. Selagi bezanya kita boleh silaturahim. Silaturahim. Kita tolong pak saudara kita sayang kita. Tolong sepupu-sepupu kita, senang-senang kita. Memang kita senang, kita kaya dan sebagainya, kita boleh lebih sikit, lebih Allah Ta'ala bagi, kita tolong pula anak beranak. Tak ada rasa jealous dia. Dia akan suka pula, dia akan doa kita. Baguslah, moleklah pak saudara aku ni kaya. Sebab hak ni lah, daripada keceng, siapalah ke, aku besar, adik-adik gaya belaka, tak ada orang tolong. Hak ni, hak mau tolong ni. Gitu. Maknanya tu. Jangan siapa kita terlebih dengan orang luar, siapa anak beranak pun tak bagi pun anak beranak, tak tanya-tanya pun lagu mana. Ni yang kita bimbang. Nak raya pun ni tuan-tuan, kemah kita akak kereta baru. Audi ke BM ke parking depan rumah pupu kita. Rumah pupu kita ni tuan-tuan, ni hok belah belakang tu tokak tu. Cermin aku pun tak ada. Tapi ketika toh gitu je. Kita kemah. Ni kena tengok, kena halusi dalam kehidupan. Al-Quran mengajarkan begitu. Anak beranak ni Quran sebut perintah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Ta'ala perintahkan kamu berlaku kebaikan, adil sesama manusia ini dan juga kaum kerabat. Wa ita'i dzil qurba, kaum kerabat. Kita jangan siapa kita lupa anak-anak kita. Malangnya tuan-tuan, anak beranak kita baloh. Anak beranak baloh. Dan warna kena betul lah itu. Dua perkara ni tuan-tuan, harta dan juga kuasa pun begitu. Siapa pun kita, jawatan kita, letak pada tempat yang betul pada masa yang tepat. Itulah. Letak mengikut acuan syariat. Sampai mati tak pernah surut kita ini tuan-tuan, rakus kita dalam mengejar harta dan juga kuasa ini. Tak salah, tapi pentingnya ingat Allah, ingat akhirat. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa, mu akan tahu akibat dia lagi. Tahu akibat daripada silap cara hidup, kejar kuasa, kejar harta, sehingga lupa Allah Ta'ala, lupa akhirat. Tahu masa mana? Yang pertama ta'lamun di sini masa kita mati. Mati saja tuan-tuan, Allah Ta'ala tayangkan pada kita akibat daripada silap cara hidup. Kita rasa Allah salah cara hidup, kita kata. Thumma kalla sawfa ta'lamun, dan kamu pasti akan tahu. Tahu yang kedua ni mana pula? Masa kita dibangunkan sekali lagi. Bangun di hari kebangkitan sekali lagi Tuhan tayangkan pada kita. Abdul Rahman, Mak Teh, Mak Long, Haji Ding, Cikgu, ni naik tunjuk. Kita nampak salah cara hidup. Maka sinilah Al-Quran ajar supaya kehidupan kita ini berhati-hati dalam mengaturkan harta kita dan juga kuasa kita. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kita akan benar-benar tahu dengan penuh keyakinan di waktu itu tuan-tuan, sebab kita dah tengok dengan ke jahanam waktu itu. Tengok ni dengan makna kita ni ahli neraka dah. Tunggu saat kita nak dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh, wal a'yazubillah. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Masa itu kita benar-benar yakin dah, sebab neraka depan mata betul dah. Allah Taala ajar dah. Masa kita hidup ini berdasarkan wahyu ini, jangan sampai kehidupan kamu tersilap, terbabas dalam mengejar dunia sampai lupa Allah sumpah akhirat. Akhirnya Allah Ta'ala tegaskan, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi ini, Allah tanya balik, tanya belaka. Masa kita, usia kita, harta kita, perangai kita, semua sekali. Mata, telinga, tangan, kaki, cek belaka. Mana kita letak? Hak tu je. Apabila kita meletakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bertepatan dengan kehendak Allah mengikut acuan Quran dan Sunnah, insya-Allah selamat, kita akan beroleh pahala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita. Yang kita bimbang adalah nikmat-nikmat Tuhan bagi banyak, tapi kita lupa, leka dan sebagainya, sehingga silap cara hidup kita. Inilah seberingkas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan pada kita supaya kehidupan kita di atas muka bumi ini pastikan kita melihat matlamat yang lebih jauh, iaitulah kehidupan akhirat yang kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, kehidupan akhirat yang kekal. Maka berhati-hatilah kita dalam kehidupan kita, mengaturkan langkah
dan juga perbuatan kita, kehidupan kita di atas muka bumi ini, supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam melahirkan ketepatuhan dan ketaatan pada Allah, bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini berjaya dunia dan juga akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, insya-Allah. Setakat itu dulu perbahasan dan kupasan surah At-Takatsur pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.